Sudah. Tu balik kiri tu. Hai, Assalamualaikum. Tu balik kanan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Salam. Selamat pagi. Sihat tak kau? Sihat. Lagi. Makan dah. Alhamdulillah. Dia lucu. Okey, so cakap KL kita doktor nak dengar kan? Kalau cakap besut doktor tak faham. Nanti doktor tak faham. Hai doktor. Selamat mengikuti perbincangan kumpulan kami. Kumpulan kami saya lah Abang Muhammad Ali. Lain, next. Saya Nazira. Dan saya Najwa Hanani. Okey, seperti yang doktor nak kami bincangkan, kami telah buat dalam bentuk slide lah. Ini adalah salah satu checklist yang kami buat. So untuk sketching untuk bentuk futuristik, alhamdulillah kami telah buat lakaran projek sebenar. Maksudnya lakaran projek soft model yang kami telah buat. Nanti kami tunjukkan lah sketchingnya dah settle. Proses penghasilan soft model kan? Betul tak? Okay, proses penghasilan soft model ni kami dalam proses untuk menghasilkan video, tapi untuk dalam bentuk slide step by step dia kami dah settle. Cuma dalam bentuk video kami belum buat. Okay. So untuk yang ketiga, perkara atau elemen yang wajib dipertimbangkan. Apa yang faham? Kawan-kawan yang lain apa yang faham tentang yang ketiga ni? Perkara atau elemen ni mungkin idea elemen. Idea. Apa ni idea? Oh, ID. Design. Industry design element tu. Yang ada apa? Yang ada pasal apa ID tu? Tak ingat ni. Yang dapat Nota dia tu. Element. Ada color. 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 Pattern. Apa ni? Mask dengan kau rasa ada. Mask. Okay. Baik. Dan untuk yang poin nombor 4 ni, lapor akhir ni seperti yang doktor upload dalam e-learning tu kan, lapor akhir tu kan? Betul tak? Yang list lapor akhir. Apa dia? Lapor analisa ke? Lapor akhir ni, yang ni Ali rasa yang ni, Ali try buka yang ni. Bukan garis panduan pelaksanaan kerja khusus ni. Boleh Ali share? Kan? Apa dia? Share sekejap share screen. Jadi empat-empat ni mana lagi tak settle? Untuk yang keempat tu, sekejap Ali try buka sharing. Mana Kejap ya. Tak ada Ali tak share lagi slide ni Dah. Oh, ni nampak nampak Nampak. Ni sebenarnya tak ada. Okey, sebenarnya Ali share slide balik. Ali tak share slide macam ni. Silap. Ku ingatkan ku dah share slide. Ali buka slide tadi. Oh, patut. Ni Ali buka slide ni tadi. Tak boleh baca 1, 2, 3 tadi. Ni. Aduh, lupa dah share slide. Aduh, pening kepala. Tak boleh baca. Dia baca satu-satu ni. Sorry doktor sorry doktor. Ni saya baru share slide kat kawan-kawan. Ni ada satu ni sketching untuk bentuk futuristik. Kita dah
Kita dah buat Ni kan. dah buat. Buat. Kita buat lakaran dia. Lepas tu untuk yang Ah. kedua, proses penghasilan ni tu. kami dah buat dalam bentuk PowerPoint je lah untuk step by step dia. Lepas tu untuk dalam bentuk video semasa kami membuat proses penghasilan soft model ni kami belum buat lah. Belum settle. Dan untuk yang ketiga ni seperti yang Najwa ni cakap tadi, yang ID, Industry Design Element. Perkara atau elemen yang wajib ada dalam proses, dalam produk. Apa dia? Tak Aktiviti dengar? elemen. Perkara atau elemen. Ada berapa semua? Ada 4 kita pilih. Kita pilih 4. Kita hanya pilih 4. Yang pertama kita ambil kita tengok nota. Yang pertama kita ambil color kan? Color. Color, lepas tu yang kedua kita ambil pattern. Yang ketiga space. Space dengan math. Okay, yang keempat kita ambil math. Itu pun kita dah buat. So yang perkara lain lagi kita guna tool lah kan, the tool kita ambil scraper. Tool. Lepas tu brainstorming ni untuk individu dengan grouping. Apa dia? Brainstorming dengan random input. Random input kita pilih 3. The tool tu kita pilih 3. Yang pertama scraper, yang kedua brainstorming dan yang ketiga random input. So untuk yang poin nombor 4 ni laporan akhir. Laporan akhir ni kita hanya ada berapa part saja yang belum settle lagi. Laporan akhir. Sekejap Alicia. Alicia yang seterusnya pula. Sekejap. Okay, ni lah laporan akhir kan? Betul tak? Garis panduan pelaksanaan laporan akhir. Betul tak? Ni Alicia? Bukan. Ni cadangan Ni cadangan? Sama je poin dia. Sama Dah sama. Kita tak ada temu bual. Tak ada. Tak sama. Ini macam sama Ini ambil. kita buat projek brief. Ini projek brief. Okay, silap. Yang tu yang mana? Kat mana? Nani send dalam Itu. Okay, Nani share dalam group je. Buat dia. Nampak WhatsApp Ali? Dah. Nampak. WhatsApp Ali Nampak. So ni Nani share betul tak? Ni. Okay, so untuk laporan analisis keperluan untuk di bawahnya tajuk projek kami ada, nama ahli kumpulan, nama bersyarah. So yang keempat ni, kena pasti satu produk pengguna. So kami memilih untuk melakukan produk helmet, multi-purpose helmet. Okay. Untuk sasaran pengguna kami dah kena pasti. Sasaran penggunanya adalah dalam kalangan GrabFood, Panda dan penunggang motosikal lah. Untuk kaedah pengumpulan data maklumat ni, kami bercadang untuk melaksanakan kita bercadang untuk kita dah buatlah pemerhatian kan. Kita buat melalui kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni Nani cadar lah kan. Cadar. Kita buat pemerhatian melalui tengok YouTube ke, ambil idea. Betul kan? Melalui Google dan sebagainya lah kan. Kita tanya. Boleh juga. Kalau kita nak buat kaedah pemerhatian, kita pergi ke berjumpa dengan orang pemerhatian tepi jalan ke ataupun sebagainya, macam
keadaan sekarang ni tak mengizinkan. So kita buat kaedah pemerhatian melalui internet je lah, online. Boleh? Idea yang bagus. So untuk poin yang seterusnya tu data analisis tu. Data analisis kita kena buat macam mana Kita menterjemahkan lah apa yang kita perhati kan, betul tak? Kita rumuskan apa yang kita perhatikan. Nyatakan Okay. Kita buat rumusan lah macam keperluan pengguna. Naniasa ni keperluan. Macam helmet kita tu keperluan pengguna kan Apa yang pengguna earphone tag. apa yang pengguna Kenahan dia lah kan. ya betul. Permasalahan yang pengguna alami sekarang dengan helmet yang sekarang ini, apa yang perlu kita tambah baik lagi. Faham tak? Baik. Jadi data analisis ni kita letak masalah, lepas tu kita selesaikan. Ya, kita bagilah idea. Maksudnya idea apa masalah yang ni kita boleh selesai. Contohnya, yang idea kita kan kalau kepanasan dalam kepala. Contoh kita letak fan kipas fan cooler. Okay, fan cooler. Lepas tu kalau kita idea kita sebelum ni pasal mic kan, percakapan telefon tu susah. So kita letak Bluetooth mic kan betul. Wireless Bluetooth tu. Itulah kaedah data analisis yang telah kami buat. Kami belum buat dalam bentuk report je lah lagi. Belum report akhir tu belum buat. Belum masukkan lagi, belum gabungkan lagi. Dan poin yang terakhir, pernyataan misi. Pernyataan misi produk. So pernyataan misi ni dia sama dengan project Brisbane ni kan? Betul, yang product description tu kan, kita dah buat product description. Spesifikasi produk. Betul. Spesifik lah. Lepas tu key business goal. Moto ke macam ni tujuan kita kan? Betul, tujuan. Key business. Tujuan kita objektif lah. Objektif. Membantu penunggang motosikal lah. Membantu pemilik motosikal ni untuk selesai masalah dia. Ni ada supaya primary market ni pun kita dah target dalam kalangan penunggang motosikal. Lepas tu penghantar makanan seperti GrabFood, Foodpanda. Di primary market, kalau secondary market kita target apa? Secondary market kedai ke? Kedai. Mungkin kita target kedai, betul tu. Mungkin kita target kedai-kedai yang menjual helmet. Untuk memasarkan produk kita ni, itu secondary market. Assumption. Assumption. Kau kamu dah sebut betul lah dia? Kali ni Okay. Apalah, sebut apa-apa pun. Andaian Assume. Betul lah, assume. Andaian produk kita hasilkan ni. Maybe kita boleh andaikan bahawa permintaan dia ke, kan? Betul tak? Tapi permintaan tak tahu lagi, kita tak buat lagi. Kita andaian. Nama dia assume. Kita boleh andaikan. Orang panggil apa? Angan-angan. Kalau andaian positif ni, angan-angan lah. Kita ada dua andaian ni. Andaian kita boleh andai kepada positif, kita boleh andaikan kepada negatif. Gitu. Boleh. So kalau andaian positif, poin pertama mendapat sambutan. Yes, mendapat sambutan yang menggalakkanlah daripada pengguna motosikal ni. Lagi-lagi orang luar negara. Mungkin sambutan permintaan luar negara lagi tinggi sebab kita tengok contohnya negara-negara luar seperti negara-negara maju kita pernah tengok dalam cerita dia menunggang motosikal tanpa pakai helmet. Ali rasa macam jaranglah jumpa. Betul tak? Ataupun tak tahulah, takut Ali pun tak tahu, takut macam dalam cerita saja kan, kalau kat luar tu tak pasti pula macam mana.
So kita tengok macam ni lah, contoh Ali apa macam ni. Kalau macam orang luar mari ke Malaysia, dia menunggang motosikal. Pernah tengok tak set dia macam set dia pula. Geng-geng dia tu ni tak pakai helmet menunggang motosikal. Macam jarang nampak tak? Macam Mak Saleh kan apa semua mesti dia orang pergi dekat pun mesti akan pakai. So di sinilah kita dapat lihat perbezaan antara penduduk negara kita ni dengan negara luar. Maybe permintaan helmet kita negara luar ni lagi tinggi lah kot, insyaAllah lah. Kita boleh assume gitu lah. So untuk assume yang negatif ni, mungkin kos penghasilan mahal. Terus maybe kos penghasilan mahal menyebabkan harga jualan yang kita nak jual tu mungkin akan mahal jugalah. Mungkin golongan-golongan yang macam cakap yang rendah, yang sederhana, maybe dia cakap benda ni tak penting, tak apalah. Betul tak? Betul. Tapi untuk kemudahan memang okey lah memang. Betul. Untuk kemudahan. Lepas tu kemungkinan lagi tak mendapat sambutan. Tak mendapat sambutan sama macam tadi lah. Sebab mahal kan, betul tak? Ni poin yang sama. Bagi kita kena bayar mahal. Jadi tak mendapat sambutan. golongan atas saja yang mampu beli. Ya, golongan atasan, betul. Lepas tu apa lagi yang kita boleh assume? Assume yang negatif. Ali rasa tu lah kot. Setakat ni Ali nampak idea lah. Idea hak assume yang negatif. Tak ada lah. Lepas tu yang point yang seterusnya, stakeholder. Stakeholder ni, apa maksud stakeholder? Stakeholder ke apa? Stakeholder. Apa dia? Jap. Is party. Pihak berkepentingan lah. Stakeholder ni macam pihak berkepentingan. Customer, supplier. Pihak berkepentingan kita ni mestilah customer kita. Lepas tu supplier yang nak jual ni. Nak jual produk kita ni. Supplier tu kita ambil idea kita ni lah, yang macam nak ambil idea kita. Maksudnya kita ada stakeholder ni. Kenyataan untuk stakeholder. Maksudnya? Apa dia? Maksudnya penyataan ni untuk stakeholder kan? Tak faham kot. Nanti kita try tanya doktor lah. Boleh tak? Nanti kita tanya doktor. Boleh doktor? Saya tanya doktor nanti untuk stakeholder. Okay. Lepas tu untuk gambar hak pertama ke apa dia? Sketching. Hak doktor nak tak? Gambar sketching Gambar sketching lah. Sekejap Ali share juga sebab Ali alhamdulillah lain rumah okey lah. Boleh lah. Mana dia? Ni kan betul tak? Nampak kawan-kawan? Nampak. Okay, ni lakaran kami. Ni lakaran pandangan sisi je lah ni. Pandangan sisi. Tapi tak ada cermin lagi tu. Ni tak ada cermin. Sebenarnya untuk pengetahuan doktor nanti saya tunjuk. Macam pelik pula. Nanti saya tunjuk. Itu siap dulu masuk cermin. Masuk mana? Cermin ni akan masuk sini. Ali lukis ni cermin dia akan masuk sini. Ni Ali lukis ni. Dia akan ada cermin sini untuk cover Kak. Okay. Lepas tu untuk pengetahuan doktor kami bercadang untuk apa point dia. Kau cakap apa? Bukan point. Tempat benda duduk. Spesifik produk ni. Spesifik produk yang duduk. Maksudnya sini akan ada
Earphone. Earphone. Ya, apa ni? Hot button. Apa dah ni? Button untuk angkat call apa semua tu. Sini ke kat depan sikit? Ni depan kan? Depan mic sikit tak? Depan sikit kan? Boleh tak? Sini Kat tepi mulut. Sini lah. Lepas tu kat bahagian dalam tu kita letak earphone. Ni. Earphone. Ni bahagian Speaker. earphone lah. Bahagian dalam ni lah. Ni untuk orang doktor. Yang ni luar. untuk bahagian dalam. Dalam ni. Ingat. Kat telinga lebih kurang lah. Contoh kan kat telinga, lepas tu kita akan ada satu Earphone. mic kat dalam ni untuk cakap. Apa yang dilukis? Ali. Ada tukar colour lain. Macam Okay, mic tu bukan kat mulut. Yelah, ni Sini kan earphone. mulut ni depan ni. Betul lah tenang ni situ mulut. Macam dia pakai ni kat telinga, lepas tu mic dia panjang gitu, sambung kat mulut. Sambung mulut. Manja je. Jadi tukar colour lain, dia lukis dengan colour lain. Kami akan buat ni untuk ni bahagian dalam ni, dia duduk kat dalam. Dia takkan silang dengan ni bahagian luar, macam kita nak tekan untuk nak kat call dan sebagainya lah. Lepas tu fan nak tak nampak ni sebab dia duduk Dalam. ni bahagian dalam kat atas ni kan, betul tak? Atas tu. Kat atas ni kan. Tu. Tapi bahagian dalam. Apa dia? Nani tak dengar? Putus-putus. Dia palu, atas palu ni. Sini. Betul lah situ ni. Ali tak nampak Nani. Ali tak nampak Nani tunjuk mana. Okey, Nani tunjuk mula. Kita dah tunjuk mula. Dia Atas kepala ni lah kiranya. tak daripada atas dahi sikit tu hubung-hubung. Okey. Kiranya atas ni lah. Jadi laser balik Sebab belakang tu Nani ingat nak letak set temperature sensor. Dia detect lah panas tu daripada belakang kepala kita ni. Dekat sudut kalau kita ikat rambut tu. Situ nak letak sensor temperature. Faham. Okey, sekejap ada lukis malah. So maksud Nani kat ni fan dia duduk atas ni lagi? Start situ pergi ke belakang. Lebih kurang ni gambaran dia. Okey. Untuk Nani kata temperature tadi duduk belakang. Duduk kat sini Dekat situ lah. Sensor dia tu? Sensor dia. Dia detect suhu. Bila dia detect suhu panas pada suhu berapa-berapa, dia akan kipas ni akan hidup gitu. Betul tak? Okey. Tak adalah kipas tu akan hidup selalu. Betul? Okey, faham. So untuk fungsi helmet ni maksudnya dia kena connect USB kan? Betul tak? Kita buat lubang dia tu ngecahaya portable USB. Ataupun kita boleh buat pandangan Ali lah. Maybe kita boleh buat solar. Tapi takut bila ada takut jadi berat pula. Dia ada simpanan bateri pula jadi berat pula helmet ni lagi. Tak berat. Tak. Kalau ada solar, maksudnya kalau ada solar, panel solar. Tapi kita kena tengok juga kalau kita pegang untuk negara luar boleh ke? Sejuk. Betul juga. Okay, so kita pakai USB lah kan? Port USB. Port USB ni kemungkinan Ali rasa lubang dia maybe ada kat kiri atau kanan helmet ni. Ataupun ke belakang ni. Ke belakang ni boleh. Belakang ni Belakang ke? Belakang ke? Badan sisi tu macam penuh tu. Port USB. Port USB. USB untuk membekalkan supplier lah pada helmet ni. Supply tenaga. Okay, apa lagi poin yang kita nak letak dekat gambar? Cermin tu memang detail lah paparan kan. Okay, cermin ni untuk pengetahuan doktor juga. Cermin ni dia akan ada paparan panggil apa? LCD Paparan apa panggil? Kita tengok itu.
Ali tak ingat ada paparan. Screen anti UV eh? TUV tu satu. Skrin TUV tu satu. Screen digital. Digital. Skrin Digital. digital skrin digital. Screen paparan digital. Paparan digital tu. So fungsi dia ni, fungsi dia kami rasa nak buat macam kalau ada masuk sebarang notification ataupun call, dia akan keluar Dekat situ. dia akan keluar kat depan dia, maksudnya dekat cover helmet tu. Dia keluar pula tak adalah macam terang macam menghalang pemanduan. So macam dia cover, dia akan keluar adalah satu side. Dia akan keluar contohnya kalau call nama, contohnya nama ni kita rasa kita nak angkat, kita boleh tekan, kita angkat. So kita rasa nama ni macam tak penting, tak payah angkat macam tu. Terbaik. Tak, maksudnya benda yang tak urgent, mana? Benda yang tak urgent. Sebab tengah drive ni. Tengah drive takkan semua call kita nak. Apa ni, apa panggil? Hak laju pemanduan. Kemungkinan ada hak laju pemanduan dia boleh detect dengan motor. Bagus juga idea tu. Tapi saya tak tahu. Kita pergi. Tak apa. Kita boleh brainstorming. Ada apa lagi idea yang kita tinggal? Ali tak ingat. Yang idea. Tak ada lagi rasa kot. Kad access. Kad access. Tak mana. Maybe side lain tu kot. Maybe sebelah sana. Scan tu kad scan tu Ali bercadang sebenarnya kalau tak penting pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau kita rasa nak letak juga, sebab kita ciri-ciri utama kita keselamatan motor. Kalau kita nak mengelakkan motor dicuri. So Ali bercadang je kad access tu macam kita letak dekat helmet ni ke ataupun dia detect dengan motor. Faham tak? So kita kena kad kita pegang tu, kita kena touch kat body motor ataupun touch kat helmet, lepas tu baru motor tu boleh start. kat helmet lah. Biasa kita touch kat helmet, lepas tu helmet ni akan connect dengan motor. Helmet ni akan connect dengan motor, lepas tu motor tu boleh start. Itu betul tak? Okay, beres. Apa lagi idea yang tertinggal? Apa lagi? Masa tak ada lah kot. Nanti kalau ada apa-apa lagi kami tambah lah tu. Nanti kami present untuk yang akhir lah. Ali, Suja. Kita nak buat daripada apa ni? Helmet kita ni daripada apa? Bahan apa? Bahan tu bahan biasa macam yang helmet yang sedia adalah bahan dia. Apa? Ali tak terfikir lagi bahan tu. Cuma kita buat penambaikan dengan tambahan barang tu je kan? Bahan untuk buat helmet tu bahasa lah mesti. Yang tahan kepala kan, betul tak? Maksudnya kalau accident dia tak pecah kepala ataupun sebagainya lah. Itu memang tak boleh lari. Ali pun tak tahu lagi bahan apa yang digunakan untuk buat helmet tu. Gitulah. So apa lagi Ali tinggal untuk bincang kita hari ni? Apa lagi ya? Boleh start sharing dah. Tunjuk slide je. Okay, tunjuk. Bunyi apa tu? Mana pula slide kau ni? Attire lah. Sync attire screen. Okay, ni slide kita. Okay. Slide kami, doktor. Multi-purpose helmet. Inilah antara yang kami guna, creativity tool. Ni creativity tool.
Kami guna brainstorming, campaign dengan render input. Brainstorming ni kami cari ni produk yang sedia ada, lepas tu kami fikir idea untuk problem solving untuk baiki masalah dia ada. Campaign ni stand for substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate dengan reverse. Dia sama je, proses dia lebih kurang je dengan brainstorming. Cari produk sedia ada, lepas tu kita brainstorming untuk ubah dia. Macam mana kita nak combine fungsi, macam mana kita nak sesuaikan dengan fungsi, macam tu doktor. Lepas tu macam mana kami modify dia. Masa dari company lebih kepada brainstorming untuk fikirkan macam mana nak modify untuk sebagai fungsi scamper ni. Lepas tu render input pun sama. Kami pilih render input ni langkah terakhir. Bila kami tak ada idea, kami guna render je. Kami ambil je gambar-gambar render, lepas tu kami cipta idea baru macam tu. Okay, itu je So doktor. boleh snack. Spesifikasi produk ni saya serah kepada Najwa Hanan ni. Kena present lagi ni ke? Tak, saja baca sih. Doktor tahu. Tak ada doktor baca sendiri. Kat asas keselamatan. Kat asas keselamatan. Salah satu elemen yang kita tambah menambah baikkan ada helmet. Dia memastikan saja akses. Next ada wireless earphone. Dia menggunakan sistem Bluetooth. Kemudian ini dalam gambar ni tepi tu kita letak pada helmet. Dia connect ke handphone. Jadi penunggang tak perlu menjawab panggilan menggunakan telefon. Okay, next. Yang ketiga cooler. Cooler ni, bentuk cooler ni kita letak pada bahagian atas kepala. Yang gambar belah left tu, belah kiri tu sensor ni, temperature sensor. Okay. Detect lah melalui temperature ni, dia detect suhu panas. Lepas tu automatic kipas tu dia berfungsi. Next. Digital. Ya, macam ini. Macam inilah skrin paparan digital yang kami ni. cadangkan untuk tambah. Gambar belah kanan tu lebih kurang gini lah dia keluar. Dia tak keluar kat satu muka, kat sepi-sepi je. Dia keluar atas-atas. Okay. Tak pun bawah. Ni lah contoh dia. Ni. Atas ke bawah? Atas, betul atas cantik. Ni atas yang gambar kanan ni kan, dia keluar ke atas tu sikit. Okay, next. Penutup muka anti UV ni macam prosedur macam tinted kereta je. Nak elak muka daripada burn lah ni. Daripada burn. Jaga muka benar. Jaga kulit. Elak penyakit kulit. Okay, next untuk proses kerja lah tu. Untuk proses kerja ni kami buat ada beberapa proses. Yang pertamanya proses melakar lah. So untuk proses melakar, gambar yang pertama ni kami menggunakan helmet yang sebenar, menggunakan ukuran yang sebenar dan kami tekapkan dia di atas kotak. So kami lakar supaya dapat bentuk bersama dengan helmet yang asal, tetapi kami tambahlah yang mengikut design kami sendiri. So untuk proses yang kedua ialah proses membentuk. Selepas kami melakar tu kami gunting. Seperti gambar yang kedua ni, kami gunting dan kami bentukkan ia seperti helmet. Menggunakan gam dan bentukkan dia seperti helmet yang sebenar. Ini proses yang kedua. Dan proses yang ketiga adalah proses yang mengecat. So dapat terlihat gambar yang bawah ni, yang proses mengecat yang gambar bawah ni, ini adalah helmet yang siap tapi belum dicat lagi lah.
Kami menggunakan cat yang water base. Mana cat ni tak perlu cakap apa, tak perlu basuh menggunakan minyak dan sebagainya. So cat ini sangat wangi bau dia. Untuk permulaan dia wangi dan senang kering. Keringnya hanya cepat. Okey. Yang keempat proses apa dia? Ni tak ada apa. Tak ada. Okey, yang keempat proses mengering. Proses mengering ni lepas kami cat base dia warna putih semua, tekau kering, lepas tu baru cat color. Cat color kami ambil color kuning dan merah menggunakan dan merah. Proses kemasan. Inilah hasil selepas kami proses mengecat. Proses kemasan ni kami akan letak satu cover, plastik cover di hadapan ni. Ni pandangan sisi. Dan ni pandangan hadapan. So nampak helmet tu agak sengit. Nampak dari situ. Oh tidak. Okey, tak apa. Okay, seterusnya yang terakhir sekali gambar akhir. Ini adalah gambar akhir kami Doktor. Gambar akhir ni pandangan hadapan, kami telah letak cover plastik seperti dapat Dato' lihat ni, kami nak sebagai gambaran lah untuk menampakkan ia seperti yang kami inginkan, yang seperti apa, skrin paparan digital kan. So yang ni pandangan pandangan belakang, serta yang terakhir sekali ni gambar ni pandangan sisi. So untuk kos produk soft model yang kami buat ni hanya ini saja yang kami gunakan kosnya. Cukup termampulah untuk kami bayar. Sebab kita semula. Kotak ni kita semula kotak yang sedia ada. Gam ni kami gunakan gam yang kami buat semasa produk soft model yang individu tu. Gam masih banyak. Cat ni agak tinggi lah cat ni sebab cat kami guna banyak cat. Yang pertama cat base dulu warna putih, dan yang kedua kuning, yang tiganya cat color merah. Merahnya sikit sajalah untuk buat line pada atas. So cover plastik 50 sen saja. So jumlah kos yang kami gunakan hanya RM4.50 sahaja. Okay, Nat, ni idea element. Elemen ada 4 yang kami guna, color, pattern, space dengan mask. Mask tu kami ambil berat yang standard helmet 1,650 gram. Okay, kalau yang color tu tengok color yang kami gunakan dekat gambar tu, pattern macam tu lah, space pun macam tu lah dekat gambar tu. Itu je. Dari mana Zira? Apa dia? Color dapat ide daripada mana? Apa? Color? Kenapa kita pilih color ni? Sebab color ni kami pilih untuk mengelakkan kalau gelap dia membahayakan penunggang motosikal. Maybe kalau motor dia gelap dan sebagainya, pemanduan malam dia tak ada dapat pemantulan cahaya. So kami pilih color kuning. Kemungkinan kalau kuning kami rasa macam malam dia akan memantulkan cahaya daripada cahaya kereta ataupun dan sebagainya lah. So, ID element. So next, terima kasih. Kerja rekam sir. Ini sajalah untuk hari ini perbincangan kami. Cuma nanti kami teruskan dengan laporan akhir lah, siapkan laporan akhir. Okey, Doktor. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Gambar. Bye, Gambar lu. Halis. Rekod gambar. Gambar. Putih. Zira, mana yang Zira? Siapa yang jahit? Siapa jahit? Tak apalah, Putih dah rekod ni lah. Ambil. Berani Ana. Lagi sekali. 1, 2, 3. Handphone pula. Siapa dia? Kena handphone. Okay, start recording . Okay, bye. Hati-hati Doktor kat kampung, Doktor.